Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Okey, kita sambung kuliah kita ya. So hari ini kita tengah lihat kepada tajuk ini, iaitu the mean value theorem. So dekat sini kita diberi satu teorem. Kalau kita lihat dekat sini ya, dia menyatakan if f is continuous on a closed interval AB, then there is at least one point x in AB such that, yang ini. Nampak ya? So kita akan menggunakan formula ini bagi the mean value theorem. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, bila kita menggunakan the mean value theorem, kita nak cari apa sebenarnya? Sebenarnya kita nak mendapatkan nilai x. Boleh? So dekat sini kita ada formula dia. So basically kita kena buat apa? Kita akan, yang pertama sekali, kamu nampak tak dekat sini? This part kita akan solvekan dia, selesaikan dia. Lepas tu dekat sini kita juga akan solvekan dia, di mana we need to find the x. Saya tulis kat sini, we need to find this x star kat sini kan. So itulah cara macam mana kita nak dapatkan nilai x dengan menggunakan the mean value theorem. Boleh tak? Okey, kita tengok contoh ya. Contoh, ini adalah contoh dia. Dah ada solution pun. So jadi dekat sini kalau kamu perhatikan, soalan ini dia menyatakan apa? Dia kata since fx equal to x squared. Dekat sini kita telah pun diberi dia punya function dia. Jadi ataupun cuba kita salin semula formula dia. Formula dia adalah macam ni kan. Ini a, ini b. Kita ada fx dx equal to, kita ada f x star kat situ, dan kita ada b tolak a. So b tolak a tu datangnya daripada selang ini. Nampak? So jadi automatically kita telah pun diberi selang ini, kita tahu bahawa satu ni adalah a, empat ni adalah b. Nampak tak? So dekat sini kita dah tahu 4, dekat sini kita dah tahu 1. So jadi dekat sini kita dah boleh selesaikan, di mana dia punya upper limit lower limit adalah, ini adalah 1, ini adalah 4. Okey, kalau kita rewrite balik, kita akan dapat bentuk macam ni lah. Pertama sekali kat sini, nampak tak? So dia akan trigger kat this part. Boleh? Lepas tu yang ini pula adalah yang baki tu, yang sebelah kanan itu. Jadi apabila kita selesaikan sebelah kanan ini, kita akan dapati hasil dia adalah berikut, iaitu 3x kuasa 2. Nampak tak? So kalau kita tulis semula macam ni, kita buat macam mana? Kita dapat 3x x star lah ya, x star kuasa 2 sama dengan kita kena kira belah sini ya. Ini kita kena solve. So kamu boleh cuba solve dia, kita akan dapat hasil dia adalah 21. Jadi kita akan equalkan dia dengan 21. Jadi dekat sini kita dah boleh dapat jawapan, iaitu x kuasa 2 sama dengan 7, maka x sama dengan plus minus square root of 7. Job done. Nampak tak? So itu adalah cara macam mana kita menggunakan the mean value theorem for integral. Boleh tak? Okey, itu satu bab. Lepas tu perkara yang kedua adalah kita nak lihat the fundamental theorem of calculus part 2. So jadi dalam bahagian ini kita akan diberi yang ini ya. Seperti yang kamu nampak dekat sini, kita ada satu lagi formula dekat sini.
Right? So bila kita dapat formula yang macam ni, ataupun kita boleh lihat contoh contohnya kalau kita dah how to solve this one. Ini nampak tak ini? Macam mana kita nak selesaikan soalan yang macam ini. Jadi dia akan berbalik semula kepada formula ini. So apa yang perlu kita buat sekarang ni? Okey, pertama sekali kamu nampak tak belah dalam ni yang ada integration ni? Nampak integration from a to x for the given function variable t, ft dt. Kita kena integrate as usual. So this part saya katakan nombor 1, kita akan integrate as usual macam biasa, cuma variable dia adalah t. Dekat sini t, lepas tu bila dia punya limit dia adalah a dengan x, so kita masukkan, boleh. So jadi a ni apa? A ni adalah suatu nombor x tu adalah x. Jadi kalau kamu lihat dekat sini, apabila kita try to integrate as usual, hasil akhirnya nanti apabila kita substitute the limit, kita akan dapati this part gonna be dalam sebutan apa? Sebutan x. Boleh? Then baru kita differentiatekan dia. ddx kan hasil yang kita dapat tadi. Boleh? So nombor 2, apabila kita telah integrate as usual, nombor 2 baru kita differentiatekan as usual juga. Boleh tak? So itu adalah cara dia. Okay, now kalau kita lihat contoh kat sini, jadi kita dah tahu dah apa yang perlu kita buat. We are going to integrate this part. Nampak kan? So apa yang berlaku adalah kita akan memperoleh ddx. Integrate dia dapat apa? Dapat t kuasa 4/4 kan? Lepas tu ini adalah 1, ada x. Kita masukkan nilai lower limit and upper limit ni ke dalam sebelum kita differentiatekan dia. So bila kita masukkan ke dalam, kita akan dapati dia adalah ini ddx seperti biasa. Kita akan dapati dia adalah x kuasa 4/4 tolak 1/4. Then kita akan differentiatekan ddx tu. Jadi kita akan dapati hasil dia adalah 4x3/4 tolak 0, dan hasil dia adalah x kuasa 3. Boleh tak? So itulah satu contoh macam mana kita nak menyelesaikan soalan yang berbentuk macam ini. Boleh? Okey. Now kita pergi kepada yang ini please have read. Ini benda biasa sahaja. Yang ini please have read this one. Boleh? Page ini, page yang kedua pun sama juga. Page seterusnya integrating rates of change. Yang ini sebenarnya konten dia tak ada apa sangat. Ini pun lihat saya akan melihat ini dan juga yang ini. Dan kita akan terus kepada subtopik kita yang seterusnya, iaitu rectilinear motion. Okey, dalam sini rectilinear motion yang kamu nampak ini, kita pernah jumpa ini sebelum ni kan? Ini kita jumpa dia semasa bila? Dalam derivatif. Betul? So jadi dalam derivatif, apa yang berlaku adalah kita diberi apa? Katakan kalau kita diberi position, katakan kita diberi position, lepas tu apabila kita differentiate, kita akan dapati, kita akan perolehi velocity kan. Lepas tu apabila kita differentiate velocity, kita akan dapati ini adalah acceleration. Itu kalau kita differentiate. Tapi kalau kita proses dia patah balik ke atas, okey, kita akan integrate, kita akan dapati, jika kita integrate, kita akan dapati proses dia akan patah balik ke asal. Maknanya acceleration ini kita integrate, kita akan dapati velocity. Velocity kita integratekan dia akan dapat position. Boleh tak? So itu dia. So jadi dekat sini
Mana contoh position? Ini adalah contoh position. Boleh? Ini adalah contoh position. Dekat sini kamu akan dapati ada dua benda kat sini ya. Saya nak highlightkan dekat sini. Yang pertama adalah perkataan displacement. Kalau dalam BM dia adalah sesaran ya. Betul ke? Sesaran ya. Lepas tu satu lagi adalah distance. Sebenarnya dalam page yang saya tak ingat page yang mana, dia akan bincangkan juga mengenai displacement dan juga distance ni. So, benda yang paling mudah, kalau kita ada displacement ini adalah kan sama dengan kamu ingat tak net sign area? Ini boleh katakan similar, dia punya idea lah ya, idea dia adalah similar to the net sign area. Harap kamu ingat lagi net sign area dalam teaching kita yang sebelum ini, di mana kalau dia net sign area, dia apa? Can be 0. Ingat tak? Itu adalah displacement. Tetapi kalau dia adalah distance, ini dia adalah similar to total area. Do you clear? So itu adalah perbezaan pengiraan di antara dua benda ini, displacement dan juga distance. Boleh nak? Okey. Ada extra info kat situ. Lepas tu kita akan pergi kepada contoh kita di sini. Kita nak menyelesaikan, cuba tengok soalan ini dan cuba tengok apa yang diminta sebenarnya. Kamu boleh baca kat sini, dia beri velocity. Kita ambil dia punya info penting dulu kat sini. Assuming the particle has the coordinate, dia ada info ini akan kita gunakan kemudian. S4 dan juga T0, find each position function. Nak mencari position ini guys, nak mencari position, maknanya dia bagi kita hal laju nak cari position. Okey, cuba tengok diagram ni tadi. Sekarang ni kita diberi velocity, hal laju, kita nak dapatkan position, maka kita kena integratekan dia ya, bukan differentiate ya, kita balik. So kita ada yang ini, kita nak dapatkan position, maka we need to integrate the velocity punya function, kita akan dapat position. Macam tu. Boleh? So now what we need to do, kita akan integratekan. So maknanya kita boleh tulis macam ni, kita ada ST, nak dapatkan position adalah integration for the VT. Macam tu. Boleh? This is the first line. So jadi dekat sini kita tahu VT tu is given, which is cos pi t dt. Kita selesaikan. So macam mana nak buat? Masih ingat lagi? Cara yang paling mudah adalah integrate cos dapat sin. Betul tak? Kita dapat sin pi t, tapi jangan lupa kita kena d dt kan pi t tersebut. Boleh? Lepas tu tambah c lah tambah c. Di sini kita akan dapati hasil kita adalah sin pi t over pi tambah c. Ini adalah kita punya position. Habis kat sini ke? Tak habis lagi. Sebab kita kena dapatkan nilai c tersebut. Untuk mendapatkan nilai C, kita kena masuk syarat dia. So, syarat ini akan main peranan dekat sini. Masukkan semua nilai-nilai S sama dengan 4 dan juga T sama dengan 0 ke dalam sini supaya kita dapat nilai C. Boleh? So, saya buat notation kat sini. We need to find C. Macam tu.
Boleh nah? So kita pun masukkan nilai tu. Jadi kita tahu 4. So kita ada betul kan? Kita ada 4 sama dengan sin pi kosong. Macam tu. Boleh ya? Pi tambah c. Dekat sini sin pi kosong. Sin pi kosong, pi darab kosong, kosong, sin kosong, kosong. Kosong per pi sama dengan kosong, maka c sama dengan 4. So, kita ganti semula c sama dengan 4 ini ke dalam sini, maka jawapan akhir kita ST sama dengan tambah 4. Boleh? Okey. So, itu adalah cara dia lah ya. So, itu adalah contoh 1. So, we look at second punya example. Second example ini, kita lihat kita diberi diagram. Right? Kita diberi diagram dan we are given dia punya velocity dia adalah t squared minus 2t. Dan ada dua bahagian dekat situ. Yang pertama sekali dia suruh cari displacement. Ingat displacement tu apa yang saya terangkan tadi ya. Yang kedua adalah distance. So jadi kalau kita nak cari displacement sama dengan kita nak mencari net sin area. Area tu boleh kosong. Di mana kalau kita lihat dekat sini, tengok dekat sini selang dia antara 0 dengan 3, betul? Jadi oleh sebab itu area dia adalah yang ini ya. Dia sampai sini aja. Sampai sini. Okey. 0 dekat sini. Jadi area dia terbahagi kepada dua bahagian. Satu this part. Nampak ini. Satu lagi adalah this part. Boleh? So jadi kita semua tahu kan, kalau nak cari net sin area, kalau kita cuba mencari luas di bawah graf, this area definitely akan memberikan kita nilai negatif, betul? Yang dekat atas ini akan memberikan kita nilai positif. Jadi kalau kita nak mendapatkan net sin area aka displacement, maka kita kena pertimbangkan positif dan juga negatif. Boleh? Tetapi kalau kita nak mendapatkan distance, kita kena seolah-olah kita nak mendapatkan total area. Kalau di bahagian negatif kat sini, kita kena positifkan dia. Boleh tak? Okey. Kalau kita kira betul-betul, nanti kita akan dapati area dekat atas ni, yang color merah ni, akan bernilai 4/3. Kalau buat satu-satu. Okey. Dan kalau kita lihat dekat kira yang area dekat bawah ni antara 0 hingga 2, kita akan dapati nilai dia adalah negatif 4/3. Kita letak negatif sebab dia dekat bawah paksi X. Ya, T lah ya. Di bawah paksi sini. Jadi kita dah boleh agak dah. Kalau nak mendapatkan displacement, dia akan jadi kosong. Tetapi kalau kita nak mendapatkan distance, kita akan buat 4/3 tambah 4/3. Dia akan jadi 8/3. Boleh? So, kena hati-hati kat situ ya. So, kalau kita buat sedikit pengiraan dekat situ, tengok sini. Kalau yang mula-mula ni displacement daripada 0 hingga 3, kita boleh buat pengiraan secara terus. Katakan A sini displacement, maka kita boleh buat macam ni lah ya, 0, 3. Kita dapat apa kat sini? Kita dapat
kamu kira kamu akan dapat kosong. So jangan terkejut, boleh je sebenarnya, ya. Itu adalah displacement. Tapi kalau untuk distance ini sebenarnya kita kena kalau tengok betul-betul lah, ya, kita boleh pecah dua tau sebenarnya kat sini. Untuk distance kan, untuk B, untuk distance, kita tengok ya, kalau kita nak integratekan VT tu, kalau tengok pada integration tu sini, ini kosong, ini 3, betul tak? Sebenarnya kita boleh pecahkan kepada 2 macam ni. So maknanya kita ada 2 integration lah. This part gonna be 2, 3. This part gonna be 0, 2. Faham? So kita akan buat cara macam tu lah. Cuma jangan lupa apabila kita nak mengira distance, iaitu total area, sebenarnya kita kena buat macam ni, ya. 0, 3. Kalau ingat lagi, ya, dia ada modulus tau. Macam tu, dt macam tu. So sebab itulah, oleh sebab dia ada modulus macam tu, maka even though luas ini di bawah paksi X, paksi T katakan macam ni, kita kena positifkan dia. So macam tu, boleh? So kamu boleh kira di mana nanti hasil dia, distance ini kamu akan dapati hasil dia adalah 8/3. Boleh tak? So kita buat macam tu lah. Okey, apa yang saya terangkan tadi tu adalah ditulis dekat sini, ya. Dijelaskan dekat sini. Mana dia? Ni, finding displacement dan juga distance dekat sini. Jadi kita tahu kalau kita ada rajah yang sebegini, okey, maka kalau kita nak mencari displacement, sama macam net strain area, kita akan tambahkan A1 tambah A3, hasil luas dia, tolakkan dengan A2. Sebaliknya, kalau kita nak cari distance ataupun total area, maka kita kena, yang negatif kat sini, kena positifkan dia, tambahkan semua. Boleh tak? So saya buat notation kat sikit. Di sini displacement sama seperti net sin area, yang distance ini sama seperti total area. Boleh tak? Okey, kat situ. Okey, now kita pergi kepada example 3. So yang ini kita skip dulu, ya. Ini kita skip dulu. Kalau kamu nak tengok, kamu tengoklah, ya. Yang ni, ya. So kita pergi kepada yang ini, iaitu constant acceleration. So kita nak tengok satu case di mana akan berlaku jatuh bebas, free fall, ya. Free fall. Ini kita nak tengok ini, jatuh bebas, case macam ni, free fall. Dan dia memang akan melibatkan tarikan gravity, ya. So bila kita menggunakan rumus-rumus gerakan, contohnya ini adalah 2 contoh rumus gerakan, ya. Apa ni, rumus gerakan 1, okey, dan juga 2. Ini adalah benda yang common, ya. Yang common. So jadi apa ni, kita lihat dekat sini, ada S0, V0, A tu apa? A tu adalah acceleration, itu pecutan. Ini pun sama juga, pecutan. Kalau yang not tu macam S0 kan, S0 tambah V0 T. Not tu bermaksud yang awalan lah, initial, ya. Apa ni, jarak awal, halaju awal, contohnya macam tu. So jadi apabila kita nak mengaitkan dengan free fall punya situation, yang mana ada A tersebut, dia akan jadi gravity. Tetapi acceleration tu, ini acceleration, dia akan pergi kepada gravity macam tu. Gravity A kita, dia akan jadi negatif G. Boleh tak? So itulah, dia melibatkan involve the G, the gravity. So ini adalah situasi free fall punya situasi. Yang ni, ini adalah yang saya sebut tadi, free fall.
Jadi kalau kita lihat rumus-rumus gerakan kat sini sama je. Kamu tengok sini, sama je. Dia hanya tukar kalau ada A, tukarkan negatif G. Nampak? So jadi yang mana ada negatif lah. Negatif ini muncul sebab graviti kita adalah negatif G. So yang ini pun sama. So more or less benda ini adalah benda yang sama, rumus yang sama, hanya penukaran pecutan kepada pecutan graviti. So jadi involve the G, the gravity. So sebab itu ada negatif kat situ. Boleh tak? So dekat sini kita dah ada dua rumus ini, nombor 1 dan nombor 2. So we are going to use it to solve this question. Yang ni. So kamu boleh lihat ya. Ini adalah the free fall cases. Maknanya ada 1 shilling, ada duit shilling, dia akan berada dekat sini, dia campak duit shilling tu sampai ke bawah. Itu cerita dia. Jadi soalan dia apa? Soalan dia, kamu tengok soalan dia mana dia? Ini dia. How long? How long tu berapa lama? Maka dia nak cari apa? Masa lah, betul tak? Nak cari T. How long does it take for the penny to hit the ground? Campak 1 shilling dekat sini, jarak dia 1250 kaki. Campak sini sampai ke bawah berapa lama? Itu je soalan dia. 1. Yang kedua adalah yang ini, the speed. Ingat ya, the speed bukan velocity tau, speed. So ingat balik speed tu apa? Speed tu adalah ini kalau saya buat sikit ke sini speed adalah ini modulus velocity, modulus kepada laju. Boleh? So maknanya apabila dia impact dekat bawah ni, bila shilling tu jatuh ke bawah dengan satu kelajuan dan sebagainya, laju tu dia nak tanya apakah speed apabila time of impact jatuh ke bawah tu. Itu je soalan dia, 2 soalan. Jadi we are going to apply both formula tadi tu, formula gerakan tadi tu untuk solve this problem. So jadi kita akan salin semula. Formula tu apa? Formula tu adalah yang pertama sekali kita jawab yang nombor 1 dulu ya. Kita ada ST sama dengan S0 tolak 1/2 GT kuasa 2. Okey, dekat sini kan lupa saya nak beritahu. Gravity kat sini, the gravity dia depends pada soalan lah Normally dia ada 2 nilai. Satu nilai gravity tu yang common yang kita pakai adalah G sama dengan berapa? 9.8, betul tak? 9.8 meter per saat kuasa 2. Satu lagi adalah G kita kalau dia tak pakai meter, dia pakai kaki, feet per second squared. So kalau pakai feet per second squared, dia akan jadi 32 feet per second squared. Boleh So it depends pada buku lah. Buku tu tanya apa? Feet per second ke ataupun meter per second, feet per second squared ke ataupun meter per second squared. It depends. Boleh? Oleh sebab soalan kat sini dia menggunakan feet, kaki, maka kita wajar menggunakan nilai 32 sebagai kita punya gravity. Boleh? So sebelum saya terlupa, so jadi dekat sini kita akan isikan semua nilai. Kita masukkan nilai dia. Kita dapat apa kat sini? Kita dapat S0 pada jarak asal pada kedudukan asal, jarak dia masih lagi 1250. Dia belum jatuh lagi Dia belum jatuh lagi. So jadi dekat sini kita tulis kosong tambah V dia apa? V0 dia. Halaju ini masih mula-mula ni. So kita boleh tulis kat sini Pada ketika dekat sini apa yang berlaku adalah halaju dia, ada halaju tak? Tak ada, kosong. Ketinggian dia masih lagi 1250. Nampak? So macam tu. Tetapi dalam masa T kat sini
sampai dia hit ke bawah kat sini, maka ST dia yang kita tak tahu berapa jarak dia sekarang, bila sampai ke bawah akan jadi dah tak ada jarak, dah jadi kosong. Nampak? Itu cerita dia. So we are going to use this information to solve the problem. Boleh nah? So jadi kita akan tulis kat sini, maka dia akan jadi kosong T lah ya, T kita tak tahu. Jadi tolak 1/2 32 T kuasa 2. Boleh? So when hit the ground, apa yang berlaku? ST dia akan jadi kosong. Maka kita wajar menulis kosong sama dengan 1250 tolak 16 T kuasa 2. Maka kita punya T kamu boleh solve. T kita akan mempunyai dua nilai ya, tapi kita akan mengambil nilai positif sahaja. Maka T itu adalah 25 per square root of 8 second. Itu adalah T dia. Okey, selesai nombor 1. Now nombor 2 pula. Dia nak cari speed dia kan. So we are going to apply the second formula now. Kita buat sekarang nombor 2 kat sini Nombor 2, kita ada VT kita, laju kita, rumus kita adalah V0 tolak GT. Macam tu. So kita dah boleh isi kan? Kita dah boleh isi dah, iaitu V0 kita berapa? V0 kita kosong kosong kat situ, kita ada kosong tolak 32 T. T kita baru dapat tadi kan, iaitu 25/8. So tak salin balik sini, 25/8, sorry, macam tu. Nampak? So therefore kita akan dapati VT kita adalah negatif 202 feet per second. Itu adalah kita punya halaju. So halaju bernilai negatif bermaksud halaju tu berkurang. Boleh nak? So jadi kita ditanya pasal speed, maka kita punya speed gonna be ni, dan dia adalah positif lah dia akan 202 or 282.8 feet per second. Get it? Boleh lah? Okey, so itu adalah satu contoh penggunaan yang menggunakan formula-formula yang saya nyatakan tadi tu. So kalau kita tengok balik, formula itu adalah ini So kita tetap menggunakan rumus yang sama. Kita birukan sikit biar kita nampak. Ini dan juga ini. Boleh? So itu adalah penyelesaian dia. Okey, kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, iaitu average value of a function and its application. Nama pun average Average tu adalah purata kan. So purata sini. So jadi kita ada formula dekat sini. If f is continuous on AB, then the average value or mean value of f is defined to be this. Okey, kita ada satu lagi formula untuk ini. So another formula yang perlu kita tahu untuk average value. So take note dekat sini. So jadi average dia
kamu boleh lihat lah ya. Ni, please have a read this one, please have a look this one. Kita pergi kepada contoh kita. So cuma yang ni kena ingat lah ya. Ini kena ingat formula kita. Okey, contoh kita yang pertama adalah yang ini. Okey, kita tulis dulu kita punya formula, takut kita terlupa. Formula for average tadi tu adalah F average sebagai 1/B tolak A B Fx dx. Senang aja. AB tu apa? AB tu adalah datang daripada dia punya interval, selang dia. Dia mesti bagi selang punya. Okay. So, now, are we given the function? Yes, we are given the function which is set x. Are we given the interval? Yes, we are given the interval as well. Di mana ini adalah A, ini adalah B. So, apa yang perlu kita buat? Fill in the blank. Selesaikan sahaja. Cuba kita selesaikan dulu, tengok apa cerita. Ya? Dan soalan pun sebenarnya dia suruh cari kat sini kan. Soalan tu ada dua tau. Yang pertama yang ini, find the average value of the function. Terang lagi jelas ya. Average value of the function. Maka nak tak nak kita kena guna rumus ini. Boleh? So sekarang ni kita akan cuba selesaikan, tengok apakah jawapan yang kita boleh dapat. Nanti kita jawab soalan yang bahagian 2 kat sini. Okey, dekat sini kita tulis senang aja sebenarnya, 4 tolak 1. Ini 1, ini 4. Function dia adalah ini dx. Saya rasa ini kamu cuba selesaikan sendiri So bila kamu buat, kamu akan dapati hasil dia adalah, saya tak tunjuk 14/9. Okey, selesai. Boleh nah? So, lepas tu dia kata apa? Bahagian kedua ni kena cuba fahamkan. Dia kata and find all the points or find all points in the interval. Okey, bila dia kata find all points in the interval, maknanya point apa tu? Dia point x ke point y? Point x ke ataupun point fx? Jawapannya adalah the x value. Nak mencari nilai x. Yang ini nilai y ya. Ini nilai y. Okey, contoh. Kejap. Kalau kita tengok pada rajah kita tadi kat sini, ini dia. Nampak tak kat sini? Kalau kita dapat f average macam ni, maksudnya kita baru dapat ini ya. Kalau tengok rajah ni ya, kita baru dapat nilai ni. Ni baru dapat nilai ni. Baru dapat nilai mana ya? Nilai sini. Ni. Boleh? Kita baru dapat nilai ini. F average. Sekarang ni soalan ni adalah dia nak cari nilai ini. Nilai X ini. Nampak tak? Itu soalannya sekarang ni. So jadi kalau kita baca dekat sini ada condition dia at which the value of F is the same as the average. The value of F. The value of F apa? Fx lah. Yang ini. Value dia sama. Jadi kalau dekat sini, kalau kita faham betul-betul sama as the average. Average tadi kita dapat apa? 14/9. Nilai F dia apa? Fungsi dia adalah set X. Dan dia kata sama, dan kita samakan dia. Kamu nampak? Maka kalau kita cuba selesaikan dia, kita akan dapati macam ni, sama dengan 14/9. Kamu cuba selesaikan, kita akan dapati nilai dia adalah X ada berapa kat sini? X adalah 14/9 kuasa 2 kan. So kita akan dapati nilai dia, hasil dia, nilai X dia adalah 196/81. Itu dia. Boleh nah? So itu adalah hasil dia. So kalau kita lihat rajah dia pula, sajalah ya, kita just nak explore saja dia punya geometric punya situation. Okey, tengok ya, kita diberi fungsi yang mudah sahaja macam ni. So kalau kita try to sketch 1 2. Okay guys, look here. Katakan ini adalah graf apa? Y sama dengan set X. Macam ni So interval dia
menyatakan berapa? 14 kan? 14. Okey. Kita boleh sketch. Katakanlah ini mungkin sketch saya tak berapa cantik So katakan sini 1, katakan 2, 3 dan 4 katakan. Macam ni. Maka interval dia adalah di sini sahaja. So maknanya 196 kalau kamu kira betul-betul 196/81 letaknya dekat mana? Letaknya is in between 2 dengan 3 tau. Dekat sini sebenarnya. So kalau cakap macam ni, dia berada dekat sini. Tu dia. Jadi kamu nampak yang merah tu di sinilah 196 per apa tadi? 81 tu. Titik itu. Dan 14.9 adalah berada dekat sini. Boleh? So itu adalah penerangan dia dari segi geometri. Nampak ya? Ini adalah average value. Okey. So kita pergi kepada soalan ni, okey ya? Soalan ni okey. Pergi kepada contoh yang seterusnya. Nampak je panjang ya, nampak je panjang. Kita yang penting adalah kita nak apa? Kalau nak pakai average, tengok soalan ni dia tanya apa? Find the average temperature. Itu je. Jadi kita dah tahu rumusnya macam mana. Ada dua benda penting yang kita perlukan. Satu adalah function dia, which is ini. Dia dah bagi dah. Tak ada masalah ya. Satu lagi dia punya interval. Mana interval dia? Ya, interval dia tak bagi, tetapi dia hidden somewhere, which is this part. Maknanya dekat sini dia nak bagi tahu sebenarnya interval dia adalah 0,5. Boleh? Ini adalah 0, ini adalah 5. Nampak tak? Jadi kita punya rumus kita macam mana? Dia pakai T kan? Maka kita punya rumus kita T apa? T average sama dengan macam ni. Bukan. 1 per B tolak A. Ini A, B, T, variable dia T, D, T. Boleh? So kita nak buat itu je sebenarnya. Boleh nak? Interval ada, rumus dah ada, fungsi pun dah ada, job done. Mesti boleh buat, confirm. So jadi dia pakai apa ni? Dia pakai Celsius ke Fahrenheit? Dia pakai Fahrenheit. Ya, dia pakai Fahrenheit. Nampak ya? So kita pun boleh cubalah. Kita boleh tengok kita dapat jawapan tak dekat situ. So jadi kita tengok kalau T average temperature tu, ini adalah 1 per 5 tolak 0 lah. 5 tolak 0. Ini 0, 5. Oh, ni panjang sikit. 70 tolak itu dia. Kamu selesaikanlah yang ni ya. So ini okeylah, kita buat sikit lah ya. 1 per 5 dapat apa ni? Ni dapat 70T tolak 30. DDX kan ni atas ni, kita akan dapati kat bawah ni adalah negatif 0.5. Settle 0.5. ok, kita cuba buat. Kamu masukkan semua nilai. Kamu dapati nilai dia adalah nanti dia akan jadi apa kat sini? Yang ni kamu carilah ya. Kamu akan dapati nilai dia lebih kurang macam ni lah ya. 58 plus, oh ni kecil, 12 eksponen negatif 2.5. So lebih kurang lah jawapan dia adalah 59 Fahrenheit. Macam ni. Tu dia. Boleh ya? Okey, dekat situ habis kita punya average kita. Dan kita pergi kepada subtopik yang terakhir untuk unit 5, iaitu ini kita dah pernah tengok. Kita ulang kaji balik sahaja. Evaluating definite integral by substitution. Okey ya? So kita dah tahu dah. Kalau kamu tengok kat sini, dia ada dekat sini ya, dia tulis method 1. Nampak ya? Method 1. Lepas tu ada method 2. Apa method 1, method 2 tu? Method 1, method 2 tu adalah
apabila kita buat substitution, kamu ingat tak bila kita buat substitution kan kita ada buat penggantian u, betul tak? Kan ada buat penggantian u, di mana kalau kita ada, let's say kita ada macam ini adalah function dia lah, kita tak tahu function dia apa kan, macam ni. By right, kalau dia definite integral kan dia ada lower limit, upper limit, betul tak? Contohnya kalau ini adalah 1, ini adalah 5, contoh kita pun buat dengan penggantian. Kamu perasan tak apabila kita cuba buat substitution method, variable x ini kita akan gantikan dengan u semua. Ingat tak? U semua kan? Lepas tu bila dah dapat, kita akan gantikan x balik. Kan? So cumanya in between, apabila kita cuba selesaikan nanti kan, bla 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 bla, kadang-kadang kita nak mengekalkan fu tu. Katakan kita ada katakan f, katakan jadi g lah, katakan gu du macam ni kan. So kalau kita nak terus kira menggunakan variable yang u yang ini, maka nilai ini kita kena tukar. Sebab ingat 15 ini adalah untuk pemboleh ubah x, bukan untuk u. Jadi kita tak boleh letak 15 dekat sini, kecuali yang gu ni lepas kita buat semua, kita ganti semula x. Itu okey, kita kekalkan, kita remainkan 105 tu. Sebab 15 ni x punya. Tapi kalau kita nak terus evaluate, nak mengira menggunakan variable u ni, make sure dekat sini akan berubah. Bukan 15 dah ya. Mungkin saya pun tak tahu. Kita letaklah ini P dan Q. Kita kena dapatkan P dan Q tu. Inilah yang dikatakan yang cuba disampaikan method 1, method 2. Method 1 tu method yang biasalah, yang kita pakai macam ni kan. Method 2 tu kena kita kena ubahkan dia punya lower limit and juga upper limit. Itu saja. Ya, cara masih lagi seperti biasa ya. So kita kena a change of the interval u or x, itu ikut kamu lah. So kamu boleh lihat lah ya, yang ini beberapa page kat sini dia cuba nak menerangkan. Kita pergi terus kepada soalan ya. Kita dah nak habis dah sebenarnya. So dekat sini kita nak buat macam mana kat sini? Kita akan menggunakan substitution method, betul tak? Okey, jadi kita buat apa kat sini? Ini jangan kaji je lah ya. So katakan u kita sama dengan apa kat sini? U kita sama dengan x kuasa, saya ambil dalam ni ya, x kuasa 2 tambah 1. So kita buat apa? Du dx. Straight away du dx, kita dapat 2x. Jadi sekarang ni kalau kamu lihat dekat sini, this part ini dah jadi u, betul? So jadi yang tinggal baki tu adalah x dengan dx. Nampak tak? X dengan dx. Jadi saya boleh susun dekat sini x dengan dx sahaja. Saya susun elok-elok. Jadi kita akan dapat apa? X dx. Kita akan dapati dia adalah du per 2. Nampak tak? So jadi kita dah boleh susun elok-elok. Kita punya itu adalah kita akan jadi macam ni tau. So maknanya daripada 02 ini, kita sebenarnya dah dapat bentuk yang sangat mudah. Katakan kita tak masuk lagi lah ya, kita tak masuk lagi ni lah, katakan limit ni kita tak masuk lagi. Dia punya upper limit for the integral and the lower limit of the integral kita tak masuk lagi. Kita just remain dia punya kamiran dulu. So dekat sini kita dah dapat bentuk macam ni kan, u kuasa 3 per 2 du macam ni. Kalau kita integratekan dia, kita dapat apa kat sini? Kita dapat u kuasa 4 per 8. U kuasa 4 per 8. Betul? Dia 4 darab 2 plus c kat situ. Kita dapat u kuasa 4 per 8 lah ya. Plus c. So macam tu. Ya. So yang inilah. So ini kalau kita buat integral biasalah, tanpa kita nak masukkan nilai ni. Yang ni. So sekarang ni question dia adalah, dari sini bila kita nak letakkan definite integral, maksud dia ada nilai lower and upper limit, kamu nak pakai yang mana satu? Nak pakai x punya ke nak pakai u punya? Kalau nak pakai x punya yang ini
X punya adalah yang ini. Ya, kalau nak pakai 02, you need to change back the U. Ganti semula U ni sebagai X kuasa 2 tambah 1. Masuk kat sini, then kita evaluate. Boleh tak? So macam tu. So kalau kita buat sini, kalau 4X katakan ya, 4X ni maksud dia kalau nak pakai X lah ya. So kalau 4X, dia punya integration ni, dia akan guna 02. Betul? Tapi kalau nak pakai 4U, kita kena ganti. Kena carilah. Kena cari. So nak cari macam mana? Kita kena gantikan nilai tu. So maksud dia, kamu tengok kat sini. Ini U sama dengan X kuasa 2 tambah 1 kan? So apabila X kosong, okey, kita buat kat sini. Use U sama dengan X kuasa 2 plus 1. So when X equal to 0, maka U tu sama dengan 0 kuasa 2 tambah 1 sama dengan 1. Apabila X sama dengan 2, maka U sama dengan 2 kuasa 2 tambah 1 sama dengan 5. Nampak? So maknanya dekat sini, dia kalau pakai U, dia 1 dan 5. Boleh tak? So maknanya kalau kita nak menggunakan U kuasa 4 per 8, sini tak adalah. Kalau kita masukkan ini, sini tak adalah. So maknanya kita punya integral kita mesti guna 1, 5. Boleh tak? Tapi kalau kita nak guna 02, kamu kena gantikan U ni jadi X. Jadikan dia X kuasa 2 tambah 1 kuasa 4 per 8. Baru jadi. Boleh tak? So macam tu. Okey, inilah yang dikatakan method 1, method 2 tu. So kalau kita ringkaskan cerita kat sini, method 1 tu adalah pakai X ya. Method 1 ini dikata pakai X. Kalau kamu pakai X tadi tu, kita dapat apa tadi? Kita dapat lepas kita bergantian tu, X kuasa 4 tambah 1, X kuasa 2 lah. X kuasa 2 tambah 1 kuasa 4 per 8, dia akan jadi 02 macam tu. Dan apabila kamu cari, kita akan dapati dia adalah 625 per 8 tolak 1 per 8, dan we are going to obtain 78. Definitely. Macam tu. Whereas by using the method 2, kita akan menggunakan apa? Kita akan menggunakan U per 4 per 8. Itulah. Tapi 15. Macam tu. Apabila kamu cari kat situ, benda yang sama akan kita perolehi. Nampak tak? Dan kita akan mendapati hasil dia masih lagi 78. Kalau ini kalau kedua-dua ni tak betul, maknanya adalah something pengiraan kita yang salah. Get it? So itu adalah yang cuba disampaikan dalam subtopik bahagian terakhir ini. Okey, kita ada contoh lain ke? Oh, ada dua lagi kat sini. Ya. So kamu boleh cubalah sebenarnya ini. So cuba untuk example ini, please try method 2. Try method 2 lah yang pakai U tu try method 2. So kita boleh cuba kat situ. So macam mana kita nak buat ini? Untuk A ni, kita nak ambil U ni sebagai apa ni? A ni. So kita boleh pakai U tu sebagai U sin theta lah. So jadi kita akan substitute ya. Substitute, kita guna apa? Kita guna U sama dengan sin 2x. Sin 2x as usual, du dx, kita dapat 2 cos 2x. Sesuaikan dengan keadaan kat situ, kita dapat du per 2 here we go. So macam tu.
Dan kita tengok ya, apa yang kita boleh buat sekarang ni. So dekat sini, kalau kita buat penggantian ini, this part, kita dah dapat apa kat sini? Kita dah dapat U kuasa 5, betul tak? U kuasa 5. Lepas tu, ini pula, kita dapat apa? Kita dapat du per 2. Nampak ya? Semua datang dari mana? Semua datang dari bahagian sini. Jadi, cuma bila kita nak pakai metode tu, kita kena ubahnya ni. 0 dengan pi per 8 tak boleh. Sebab 0 dengan pi per 8, X punya. Kita nak guna U punya. So, kita kena gantilah. Kena ganti. So, kita kena buat satu lagi pengiraan dekat sini ya. Pengiraan kita, macam mana? Kat sini. Dia ada nilai dia 0 dan juga pi per 8 kan. So, apabila X apabila X tu 0, kita dapat U berapa? U sama dengan sin 0. Dapat 0 lah. Dapat 0. Yang kedua, apabila X adalah pi per 8, maka U sama dengan sin pi per 8 3 kalkulator radian. Ni dia. Maka kita punya selang pun dah lain. Limit kita lah. So maknanya kita dah ada nilai yang baru, 0 dan juga 1 per 2. Dan function kita dah permudahkan tadi. Kita dapat U kuasa 5 per 2. Ni U kuasa 5 per 2 du. Boleh tak? So kamu selesaikan ini ya, cuba selesaikan ini. Kamu akan dapati jawapan dia adalah 1 per 96. Boleh tak? So itulah yang ini adalah untuk bahagian A. Yang bahagian B, boleh tak kamu cuba kat situ? Boleh tak? Yang ini. Ini saya bagi guide sikit je. Kat sini kamu kena guna apa? Du dx dia. Okey, kamu buat macam ni. Untuk B, okey, saya salin kat sini ya. Mana soalan dia? Saya tak buat habis ya. Saya tunjukkan kepada kamu je. So kalau kita ada, ini soalan dia 2, 5. Ini dx. Apa pergantian yang kamu kena buat? Satu, kamu punya substitution dia, kamu guna yang ni. U sama dengan sin 2x. Guna ni. Boleh? So kamu buat dan penggantian dia, nanti kamu akan dapat kamu kena cari pula, sebab kita tak nak pakai 2 dengan 5 kan. Pasal 2 dengan 5 ni adalah X punya. Kita nak cari yang U punya. Maka kita punya integral kita punya limit kita, katakan ini nombor 1 lah ya. Ini nombor 1, substitution. Nombor 2, apabila kamu guna nanti, kita akan dapati kita punya ini dah berbeza. Bukan lagi 25, tetapi dah jadi, yang ni kamu kira lah, negatif 1, 2. Boleh tak? Boleh? So kamu buat yang itu, nanti kamu akan dapat bentuk yang macam ni. Kamu akan dapat macam ni lah nanti. Dua, kamu akan dapat bentuk macam ni. Kamu sila teruskan, dan akhirnya kamu akan dapat nilai lebih kurang lah 474.8. Okay? So itu cara dia. Semua pakai metode tu. Kita nak cuba. Okay, habis yang itu, ada lagi. So yang ini pun sama juga. Yang ini kita nak pakai apa ni? Saya just make it short ya. So yang ini untuk A tu, kita guna yang A untuk A ni, substitution dia,
kamu guna apa? Kamu subkan U sama dengan 1 tolak X. The rest kamu buat sendiri. Sebagai latihan lah. So yang ni. Ya, cari du dx dia, bla 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 bla. Ganti balik dan sebagainya. Dan kita kena ganti yang ni ya. Ini bukan dah kosong 3/4. Dah jadi lain. Jadi akhirnya nanti kamu akan dapat bentuk yang macam ni. Dia bukan kosong 3/4 tapi 1 dan 1/4. So macam tu. Ya. So kamu follow je. 1 1/4. Jangan tukar-tukar ya. So jadi nanti kamu akan dapati hasil dia nanti akan jadi bentuk macam ni tau. 1 1/4. Lepas tu sini akan jadi macam ni. 1/U darabkan dengan negatif du tau. So jadi dekat sini kamu boleh keluarkan negatif tu. Negatif 1 1/4 1/U lah kan, 1/U du, dan ini adalah ln U kan, ln U. Jadi kamu akan dapati kat sini, nampak tak, ini kecil, ini besar, ini kecil, nampak kan, ini kecil, ini besar. Somehow nilai di sini akan jadi negatif, tapi dekat luar ni ada negatif. So last kali dia akan dapat positif balik. Ok, so kamu jangan pandai-pandai. Bila nampak ini 1, ini 1/4, kamu duk gatal tukar terus. Tak boleh. Kena follow soalan. Sebab kosong akan trigger 1, 3/4 akan trigger 1/4. Jangan tukar terus, nanti jadi lain. Boleh tak? So ini apabila kamu teruskan, kamu akan dapati hasil dia adalah ln 4. Positif ln 4. Macam tu. Boleh tak? Ok, yang bahagian yang B pula, B kita nak buat apa? So yang B pula kita nak substitutekan apa? Substitutekan U sama dengan 1 tambah eksponen X. Kamu buat dulu. Nampak macam soalan ni nampak macam susahnya. Kamu belum cuba, kamu belum tahu. Boleh? Dan nanti apabila kamu nak menggantikan kosong dan ln 3, kamu akan dapati nilai dia gonna be, ini dia nilai dia, 2/4. Dan apabila kamu buat penggantian, kamu akan dapat as simple as this. Ini sahaja yang kamu akan dapati. U kuasa 1/2 du. Boleh? Dan kamu cuba cari jawapan dia, dan kamu akan dapati jawapan dia adalah dalam bentuk macam ni ataupun equivalent. Okay guys, so itu sahaja. Boleh? So kecilkan sikit. So ini dia. So, dan tak ada yang benda baru dekat sini, cuma kita nak emphasizekan the method tu by using the U, Tapi tak semestinya. Kalau kamu nak menggunakan X, is up to you. Boleh guna apa-apa saja. Ok guys, so saya rasa sampai sini dulu kita punya unit 5. Kita akan sambung dalam topik yang baru untuk teaching video yang akan datang. Ok guys, thanks for watching. See you in the next video.